Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar kelas 5 Mutiara. Okey, untuk kelas Additional Mathematics hari ini kita masih lagi di bab differentiation dan kita akan berada di subchapter yang terakhir lah hari ini. Okey, awak akan tengok beberapa perkara hari ini yang mana awak akan belajar mengenai turning point dan apa perkaitan turning point dengan second derivative. Masih ingatkan second derivative? Okey, sebab apa perkaitannya nanti awak akan tengok sama ada turning point tersebut adalah maximum point, minimum point ataupun point of inflection. Okey, seterusnya awak akan tengok rate of change. Dalam differentiation ni kita akan tengok perubahan kecil sesuatu function. Okey, dan awak akan bersambung pula dengan topik subtopik small changes and approximation value yang mana kita akan revise sikit mengenai chain rule. Okey, kita tengok slide seterusnya untuk tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, kita pergi kepada slide ni, turning point. Okey, apa tu turning point sebenarnya? Turning point ni nak faham, bahasa mudah dia titik perubahan kan. Macam kalau kita dalam hidup pun macam kita ni susah kan. Susah. Ada satu titik kita nak berubah. Itu adalah turning point dalam hidup kita. Daripada kita menurun, menaik. Sama je dalam belajar kan. Mungkin awak pernah teruk dalam sesuatu subjek kan. Cikgu sendiri pun sama kan. Pernah mengalami benda tu. Tapi dalam satu keadaan tu kita ada satu turning point. Okey, itu kalau dalam hidup lah. Okey, sekarang kita tengok dalam ADMAT ni apa turning point sebenarnya. Turning point ni, okey kita baca ya. For a curve y equal to fx with a stationary point s at x equal a. Okay, ayat pertama ni macam pelik-pelik. Senang awak faham macam ni je. Kita ada satu graf. Contohnya yang green ya. Yang dah sketch atas ni kan. Okay, kalau kita pilih satu point kat atas ni. Ini kita panggil turning point kan. Sebab dia macam dah naik, dia turun balik. Okay, so turning point ni s. Kan sesuatu koordinat ada x koordinat and y koordinat. So, bila dekat stationary point ni. X equal A. Tu yang nak cakap. Yang mana memang ayat dia pelik-pelik. Cuma nak cakap dia akan melalui satu point X. Yang mana time tu dia adalah stationary point. Okay, so if the sign of dy dx change from positive to negative as x increase through A, then point S is maximum point. Okay, jadi dia nak cakap dy dx ni kan gradient function. Kena ingat lagi ya, dy dx. Dy dx ni apa? Gradient function. Okay, gradient function. Okay, so dy dx ni dia akan, kalau dia menaik macam ni, dia positif kan. Okay, kemudian dia akan sampai tahap dia akan jadi zero. Ni kita panggil stationary point dan dia akan turun. So kat sini kita panggil sebagai maximum point. Macam yang dalam graf pertama ni lah. Ni adalah maximum point. Senang kata bila graf awak masam, quadratic function awak masam, bermaksud kita akan ada maximum point. Minimum point pula perubahan dy dx from negative to positive. Point on inflection ni bila mana tak ada perubahan. Contohnya graf kita ni kita kena faham kan dy dx adalah gradient function. So gradient function positif and then go makin berkurang-kurang jadi zero. But then dia sambung ke positif. Ataupun negatif ataupun dia turun. Negatif kemudian dia zero, dia turun lagi. Itu kita panggil point of inflection. Sebab kalau maximum atau minimum point paling tinggi dan paling rendah. Tapi in point of inflection ni dia just kat middle. Dia bukan kat atas, bukan dekat bawah. Okay, so kalau kita nak tentukan suatu point to maximum atau minimum menggunakan konsep hanya dy dx, ambil masa sikit, betul tak? Kita nak kena check adakah dia berubah daripada positif ke negatif atau negatif ke positif. Ada cara yang mudah iaitu second derivative. Okay, dalam second derivative, bila kita cari sesuatu nilai, kita dah cari dy dx, then second derivative kita differentiate lagi sekali. Dan bila kita substitute value A tadi, kan kita kata tadi atas tu ada A kan, kita substitute nilai x equal A ke dalam second derivative. Kalau je less than 0,
itu bermaksud dia maksimum. Senang kata, kalau negatif tu sebenarnya kan, dy dx d square dx square less than 0, dia adalah max. Bermaksud graf awak waktu tu adalah masam. Yang ni pula dia minimum. Okay, kita tengok contoh terus. Nak faham ni biasa memang kita kena tengok contoh. Okay, sebagai contoh kita ada function fx equal to negative 3x square plus 3x plus 2. Okay, actually kan, kalau awak tahu kan graf negatif, ni graf kuadratik tapi negatif, apa bentuk graf awak? Mesti masam kan? So bila masam, awak dah boleh guess, ni confirm maximum point. Macam mana kita nak proof? Kita cari dy dx dia. Dy dx, selain dy dx kita boleh kata f prime lah. F prime x ni adalah first derivative. So bila differentiate, awak akan dapat negatif 6x lah. Power bawa depan, power kurang 1 macam biasa, plus 3. Okay, ni baru first derivative. Second derivative, f prime 2 kali, double f prime. Okay, then kalau awak differentiate, awak dapat negatif 6 sahaja, betul tak? So dekat sini awak dah tak perlu substitute nilai, sebab terus dapat nilai. Let's say benda tu function, baru awak substitute. Dekat sini kita nampak lah, d square y over dx square less than 0, which is this is maximum point. So kita dah boleh tahu dah benda tu sama ada maksimum atau minimum kalau dia kuadratik. Tapi kalau dia kubik, hati-hati, sebab dia mungkin point of inflection. Kubik dan ke atas kan hati-hati. That's why masih diperkenalkan apa itu turning point menggunakan first derivative. Okay, so kita sambung. Cikgu tak nak sambung dulu, cikgu nak tunjuk satu application dalam GeoGebra ni. Okay, awak tengok kat sini ya. Cikgu guna benda ni. Okay, kita ada satu function fx equal x square. Awak tahu kan, ni contoh graf kuadratik. So dia senyum, sebab dia positif kan. So dia punya ekstrimum ni bermaksud maksimum atau minimum point lah, senang kata. Yang ni ekstrimum. Okay, so ekstrimum dia dekat value bawah ni, iaitu 0.00. Okay, dan kat sini cikgu nak tunjuk macam mana kan sebenarnya gradient function ni. So awak tengok ya, dekat yang ni gx ni menggambarkan awak punya equation of tangent. Bawah ni je yang tangent bfx ni. Point B ni dekat mana point tu ikut. Point ni akan ada gradient dia kan. So akan ada dia punya gradient function. Bukan gradient function, sorry, tangent function. Okay, so awak tengok ya, bila cikgu play, cikgu lajukan sikit. Tu tu berubah tu sikit tu. Tu nampak tu dia berubah laju. Ini yang kita panggil dia sebagai gradient function, yang berubah daripada satu point ke satu point. Dia boleh jadi negatif. Kalau awak tengok ya, dekat sekarang kat kiri kan, sekarang ni kat kiri, awak akan nampak gradient dia negatif. Okay, dia akan menghampiri A. A tu sub 0. Bila pusing je jadi positive gradient, ymx plus c kan. Kat sini yang menunjukkan kita akan ada maximum atau minimum point depends on kita punya function. So itu yang awak perlu tahu dalam konsep turning point. So cikgu harap awak boleh cari turning point menggunakan second derivative. Okay, itu untuk part ni. Kita akan sambung part kedua dalam video kedua lah. Okay.